Ini merupakan dokumentasi sepanjang penghasilan produk RBT saya, iaitu Reward Dust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Akilah binti Muhammad Asri dari PK2 Jun 2023. Ini merupakan dokumentasi sepanjang penghasilan produk RBT saya, iaitu Reward Dustbin ataupun lebih mesra dikenali sebagai Reward Bin. Ini merupakan pengenalan kepada Reward Dustbin. Projek Reward Dustbin ataupun tong sampah ganjaran ini direka untuk menggalakkan tabiat membuang sampah dengan betul di kalangan murid sekolah. Idea asas projek ini adalah memberikan insentif kepada murid melalui sistem token setiap kali mereka membuang sampah ke dalam tong sampah. Projek ini bukan sahaja berfungsi untuk mendidik murid tentang pentingnya menjaga kebersihan, tetapi juga memperkenalkan elemen teknologi dalam kehidupan seharian melalui penggunaan sistem Arduino dan sensor. Apabila murid memasukkan sampah ke dalam tong sampah, sensor akan mengesan tindakan tersebut dan mengeluarkan token sebagai ganjaran. Seterusnya, dapat memotivasikan murid untuk membuang sampah secara konsisten. Dengan pendekatan ini, murid dapat diajar tentang tanggungjawab menjaga kebersihan dalam suasana yang interaktif dan menyeronokkan dan menjadikan sebagai rutin dalam kehidupan. Antara idea-idea yang saya dapat untuk melakukan projek ini adalah, pertama, dengan adanya isu kritikal amalan membuang sampah, di mana masih lagi ada beberapa isu yang disebut walaupun kita berada di tahun 2024, iaitu masalah manusia untuk membuang sampah di dalam tong sampah ataupun membuang sampah merata-rata. Maka ini adalah salah satu penyelesaian alternatif untuk memastikan masyarakat mampu membuang sampah dengan betul di dalam tong sampah. Seterusnya, idea kedua pula adalah dengan penggunaan token ekonomi. Token ekonomi merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan tingkah laku murid, iaitu tingkah laku positif. Maka dengan penggunaan token ekonomi ini, saya rasa akan meningkatkan motivasi generasi-generasi untuk membuang sampah ke dalam tong sampah. Jadi elemen-elemen gabungan kedua-dua idea ini menjadikan dan menghasilkan produk Reward Dustbin. Ini menunjukkan rangka masa kerja yang dilakukan sepanjang penghasilan produk Reward Dustbin. Ini merupakan pengiraan kos bagi penghasilan produk ini. Pengiraan kos ini termasuk daripada penambahbaikan. Sebagai contohnya, set kayu mekanikal merupakan elemen penambahbaikan yang diletakkan ke dalam produk ini. Antara bahan-bahan yang dipilih ialah kotak, kayu, mounting board, plastik dan besi. Bahan dan alatan pula adalah Arduino Uno, breadboard, servo, IR sensor, jumper wire, 9W battery connector, mounting board, tong sampah, kotak, batang aiskrim, set kayu mekanikal, 9W adapter. Bahan kita semula yang digunakan dalam produk ini adalah kotak. Kotak yang digunakan adalah kotak daripada pembukusan Unify. Ini merupakan proses-proses saya memilih bahan ataupun material untuk digunakan dalam Reward Dustbin. Seterusnya adalah proses lakaran. Ini merupakan proses lakaran awal. Kemudian dipindahkan kepada lakaran 3D menggunakan Tinkercad. Ini merupakan hasil lakaran 3D di mana terdapat bahagian bawah, bahagian atas dan juga bahagian lubang untuk masukkan sampah.
Seterusnya adalah proses pembelian bahan. Saya membeli bahan-bahannya di dalam aplikasi Shopee dan di kedai-kedai barangan. Bermulalah proses pembinaan model pertama, iaitu memindahkan lakaran sebelum ini kepada bahan mekanikal yang digunakan, iaitu cardboard ataupun mounting board. Dan lakaran ini digunting mengikut lukisan yang diingini. Ini adalah hasil mechanical cardboard bagi bentuk model, hanya menggunakan cardboard. Seterusnya, mulalah pembinaan model pertama menggunakan komponen-komponen mekanikal yang dilakukan tadi. Penyambunan komponen-komponen ini adalah dijadikan sebagai satu sistem yang boleh digerak untuk menurunkan token apabila sensor dikenakan. Pembinaan model disambung kepada minggu seterusnya. Semasa proses melakukan model, terdapat masalah, iaitu batang aiskrim patah, dan batang aiskrim itu diselesaikan dengan menggantikan jenis bahan, iaitu kepingan besi yang lebih kuat daripada batang aiskrim. Bukan itu sahaja, selepas model siap masih ada masalah, iaitu menggunakan cardboard ini tidak terlalu kuat dan tidak boleh bergerak. Oleh itu, cardboard diinisiatifkan mengambil jalan untuk menukarkan bahan dengan bahan kepingan kayu yang lebih kuat dan kukuh. Ini membolehkan produk itu bergerak seperti yang diingini. Proses diteruskan dengan pembinaan prototipe, iaitu mengecat, memasang dan menguji. Ini adalah video di mana saya memasang komponen-komponen mekanikal menjadi satu sistem. Dalam pembinaan komponen dalaman ini, saya menggunakan gam gajah dan beberapa komponen lain seperti gunting dan pisau untuk menyambungkan dan menjayakan. Ini merupakan proses pembinaan prototipe, iaitu tapak prototipe ataupun produk. Saya menggunting menggunakan bahan kita semula, iaitu kotak Unify, kemudian warnakan kembali supaya lebih menarik. Kemudian ini pula bahagian atas produk ataupun prototipe. Masih lagi menggunakan bahan kita semula, iaitu kotak Unify, dan warnakan dengan warna yang lebih menarik untuk nampak lebih cantik dan tertarik. Proses diteruskan dengan pembinaan bahagian dalam, iaitu untuk menampung sistem mekanikal dan sistem elektronik yang dihasilkan. Kemudian, ketiga-tiga bahagian, tapak, atas dan dalam digabungkan agar menjadi satu produk atau prototipe yang lengkap. Dan akhir sekali adalah menghias. Ini adalah proses menyediakan hiasan bagi memastikan produk ini tertarik kepada murid-murid. Manakala ini adalah proses membina sistem elektronik, iaitu menggunakan sistem Arduino.
Ini merupakan sistem Arduino ataupun elektronik yang sudah lengkap, iaitu apabila disentuh ataupun sensor dikesan dengan 2 kali, maka servo pun bergerak. Pemindahan tenaga di dalam produk ini adalah berfokuskan pada bahagian servo, iaitu terdapat komponen seperti gear, train, DC motor, control unit, potentiometer dan servo horn, di mana permulaannya adalah di DC motor yang memberi sumber tenaga utama kepada gear train untuk menggerakkan servo horn. Bukan itu sahaja, dalam servo ini kita terdapat potentiometer, iaitu sensor yang digunakan ketika murid membuang sampah, dan control unit adalah di mana bagaimana kita mengontrol ataupun mengawasi pergerakan servo ketika kita coding, iaitu di dalam produk ini saya menggunakan 180 darjah. Dalam aspek peluang pemasaran, bagi pendapat saya, dustbin ini adalah sangat luas kerana ia boleh dijadikan sebagai bahan batu mengajar BBM kepada guru-guru yang ingin menyampaikan pembelajaran berkaitan kebersihan. Dan bukan itu saja, reward bin ini juga boleh dijual kepada orang awam seperti ibu bapa dan masyarakat. Kenapa? Kerana ibu bapa juga menjadi salah satu yang menjadi idola ataupun membawa tanggungjawab untuk membantu generasi akan datang meningkatkan nilai moral dalam menjaga kebersihan di negara kita. Antara cabaran dalam penghasilan dustbin ini adalah pertama melalui sistem Arduino, iaitu kesukaran dalam memastikan sistemnya berfungsi dengan baik. Yang kedua pula adalah servo, di mana agak susah untuk memastikan ia bergerak mengikut apa yang kita mahukan, iaitu coding. Beberapa kali saya cuba dan ada iaitu gagal dalam memusingkan dengan yang betul dan tidak kuat servo itu. Jadi beberapa kali percubaan untuk memastikan ia berjaya. Inilah hasilnya, reward bin. Jom kita lihat. Apabila sampah dimasukkan ke dalam lubang yang mempunyai sensor sebanyak 2 kali sensor, maka jatuhlah token ataupun ganjaran antara duit shilling 1% ataupun 2%. Jadi manfaatkan reward bin sepenuhnya agar kita dapat lahirkan generasi-generasi yang mempunyai civic yang tinggi, moral yang tinggi dalam menjaga kebersihan negara. Sekian, itu saja. Terima kasih.